So benda yang sama je korang kena pakai. Hukum grammar ni saya ada ulang benda yang sama supaya korang ingat. Subjek plus zai plus tempat plus verb. Bagi masih yang tak tahu, ini formula dia. Jadi macam mana kita nak createkan dia soalan statement saya ni, cikgu bekerja di sekolah? Sulaiman? Buat soalan, madam. Bukan soalan, translate saya punya ni. Cikgu bekerja di sekolah. Macam mana bahasa Cina berdasarkan? Cikgu. Okay. Lao She, Zai, Shui Xie. Zai. Okay, Lao She, Zai. Shui Xiao. Gongzuo. Gongzuo ataupun Shangpan. Gongzuo. Dua-dua boleh. Gongzuo atau Shangpan. Kedua-dua bermaksud yang sama. Shangpan pun bekerja, Gongzuo pun bekerja. Ni saya dah bagi dah ke depan. Ini adalah kata tanya dia. Zai Nali. So bila kata tanya Nali ni kata tanya. Nak kena gantikan dia dengan tempat. Alright, ini adalah hukum grammar kita yang kedua. Kita nak menyatakan, first kali kita nak explain satu occupation. Kedua, kita nak explain kat mana orang tu bekerja. Alright, korang record ke benda ni? Tak? Record, madam. Record. Alright, saya padam Alright, faham Record. Setakat ni dah belajar dua hukum grammar. Satu nak menyatakan pekerjaan. Saya ialah seorang guru. Jadi saya bercakap, 我是老师. Kita pakai formula saya, 我. Verb, 是. Objek kat sini adalah cikgu. Apa maksud objek? Objek tu boleh jadi barang, boleh jadi orang, boleh jadi tempat, boleh jadi apa-apa saja yang disebut dalam satu tempat tu. Dalam satu ayat tu. Subjek dengan objek dia benda yang sama, cuma beza ni kita nak letak. Saya ialah anak dia. Dia ialah mak saya. So nampak tak ayat tu? Dia je terbalik. Dia ialah anak saya. Dia ialah anak saya. 他是我的孩子. Dia ialah anak saya. 我的孩子是他. Anak saya ialah dia. Terbalik pun boleh. Dia subjek dengan objek boleh terbalik. Tapi kena make sure ayat kita nak cakap tu macam mana. Alright. Yang kedua kat sini kita nak belajar dalam chapter 3 adalah macam mana nak cakap pekerjaan seseorang itu. Kita guna formula subjek, zai, tempat, verb. Kalau chapter 1 awak belajar nian shu. Kan? 我在马来西亚学院念书. Benda yang sama kita pakai. Benda ni kita akan pakai sama dan ulang. Kenapa saya akan ulang? Sebab benda yang sama ni basic. Awak akan belajar sampai habis chapter 7, benda yang sama juga. Cuma kita akan tambah dengan tempat yang berbeza. Sekarang kita belajar Xue Xiao. Kalau dalam bab 7 nanti kita belajar My Campus, dia ada lab, dia ada kelas, dia ada hall, dia ada padang. So kita gantikan dengan tempat-tempat lain dan verb yang sangat banyak. Jadi kena tahu first step formula. Macam mathematics. Kena tahu formula dan masukkan benda tu. Alright, itu adalah nombor 2. Menyatakan tempat orang tu bekerja. Kemudian kita nak cakap juga tentang kalau bab ni macam mana kita nak cakap tanya soalan orang tu bekerja sebagai cikgu ke? So subjek plus verb plus objek, benda yang sama. Nak tanya betul tak orang ni bekerja? Kita guna kata tanya ma. Verb kat sini she. Objek ialah pekerjaan lah. Ni she, lao she, ma. Alright. Ataupun kita boleh guna kata tanya. Tak nak guna ma, kita pakai ni she, pu she, lao she. Boleh faham? Dua-dua ni membawa maksud yang sama. Boleh faham semua orang? Boleh. Boleh. Ni she, lao she. Awak ialah cikgu ke? Ataupun awak cikgu ke bukan cikgu? Bahasa Melayu macam tu. Awak ni cikgu ke bukan cikgu? Dia boleh kita gandakan verb. Bahasa Cina macam tu. Jadi bila gandakan verb, kenapa penting tahu verb? Sebab dalam bahasa Cina, jawapan dia kelas, kita ulang dalam verb. Ya. She te. Nampak she kita pakai. Ulang benda sama.
Positif penjawapan 是的. Negatif penjawapan kita jawab 不是. No, I'm not a teacher. Saya bukan seorang guru. 不是，我是. Contoh saya ambil 耕者民. Oh bukan, saya ialah petani sebenarnya. Boleh faham? Boleh. Alright, itu nombor 3. Nombor 4, kita nak cakap pasal terangkan satu pekerjaan kita ni sangat busy. Contoh cikgu sangat busy. Nak menerangkan tentang keadaan seseorang itu menggunakan adjektif. Seseorang. Pakai adjektif. Adjektif. Apa maksud adjektif? Kelas, adjektif maksud dia apa? Sifat. Kata sifat. Betul. Alright. Contohnya. Apa contoh? Cantik. Buruk. Bijak. Sorry, apa dia? Bijak. Bijak. Lawan bagi bijak. Kaya, miskin. Semua tu adalah adjektif. Alright. Sesuatu benda yang kita boleh describe kan. Kita boleh terangkan keadaan dia. Oh dia sangat cantik lah. Buruknya benda ni. Mahalnya. Sedapnya. Murahnya. Itu semua adalah adjektif, kata sifat. Jadi macam mana formula kita pakai? Sesuatu subjek, hen. Kita mesti gunakan hen. Hen bermaksud kata penguat sangat dalam bahasa Cina. Hen, sangat. Bahasa Cina memang kena guna hen. Dia tak boleh saya cantik. Tak. Saya sangat cantik. Dia memang kena ada perkataan hen kalau guna adjektif dalam bahasa Cina. Kalau bahasa Melayu kita kata dia cantik. Bahasa Cina tak boleh. Dia sangat cantik. Dia kena ada hen ini. Jadi contoh yang awak belajar adalah mang. Dalam bahasa Cina mang maksud dia sibuk. Sebab kita nak cakap pasal pekerjaan kan. Mesti sibuk lah. Mang. So boleh cakap lao shi de gong zuo. Pekerjaan cikgu hen mang. Sangat busy. Boleh cakap contohnya contohnya pekerjaan apa? Contoh saya assume je. Saya Jating Jufu pun sibuk juga. Tapi tak apalah. Jating Jufu de gong zuo tidak sibuk. Pu mang. Lawan bagi tidak adalah pu. Pu mang. Tidak sibuk. Pu maksud dia sini tidak. Mang tu busy. Tidak sibuk. Maksudnya relax lah kerja dia. Boleh faham? Boleh faham setakat ni? So ada 4 sahaja benda yang kita nak belajar dalam chapter yang ketiga. Boleh faham kelas? Boleh madam, boleh. Boleh. Alright. Jadi macam mana kita nak relate dengan 4 benda yang saya ajar tadi dengan ayat? Sebab dalam ni saya tak ni. Sekejap DCD. DCD 2B. Alright. Okay. Ini contoh yang kita belajar kalau bab 3 tadi. Kalau kita nak cakap kepunyaan. Water kan kita belajar first kali pekerjaan tu kata ganti nama kan. Ayah saya, water papa. Ni de mama. Tambah te je. Ta de ke. Woman te cie. Tambah je kepunyaan dan kata nama. Jadi awak punya emak, dia punya abang, kita punya kita punya kakak, ayah saya. Yang kedua adalah yang saya cakap tadi, nak menyatakan kat mana orang tu bekerja. Wada papa, subjek, zai, tempat, syangpan adalah verb ataupun boleh pakai gongzuo. Alright, yang kedua, nak cakap pekerjaan seseorang, possessive adjective plus people. Dalam bahasa ni kita boleh kata dia ni adalah subjek. 我的爸爸, 我的妈妈. 是 verb to be, kata kerja. 老师 pekerjaan tersebut. Kalau bukan kita guna 不是 dan kita letak sahaja pekerjaan yang kita nak ada 8 tadi, ada 9 tadi kat depan. Kemudian kita boleh terangkan juga macam mana nak cakap le. Ni kita belajar chapter kedua, sudah bersara. Tuisio le. Ini menunjukkan dia dah past tense.
退休了我的爸爸退休了 bapa saya sudah bersara. 我的爸爸没有上班 bapa saya tidak bekerja. 我的妈妈是家庭主妇. Ni sama juga subject, verb, object. Alright. Ni verb. Tapi yang ni adjective. Dia hukum yang berbeza ya. Alright. Seterusnya nak cakap tadi macam mana keadaan seseorang kalau bekerja, busy tak? Pakai hen, sangat. Bu, tidak. Mang is adjective, kata sifat tadi. So kita ambil possessive plus people iaitu subjek. 我的爸爸 ayah saya, 工作 pekerjaan dia, 很忙 sangat busy. 我的妈妈工作不忙 mak saya punya pekerjaan tak busy. Boleh faham? Kemudian ini kita short form kan. Possessive 我的爸爸 apabila 我 de ni kita boleh buang. 我爸爸 bahasa Cina boleh cakap macam tu. Apa saja yang 我 de ni boleh buang. 我爸爸 我妈妈 我老师 apa saja yang 我 boleh faham? 我的爸爸在医院上班 ni saya cakap tadi macam mana nak cakap. Ni benda yang sama tadi cuma saya ringkaskan formula dia. Kat Jushek ni benda yang tadi lebih terperinci. Ini dia shortkan, pendekkan. Ni saya cakap tadi, 是老师吗 nak buat ayat. 是老师吗 so kalau positif kita jawab 是的. Bukan jawab 是是的. Buku ni tak tepat. Dia punya ni tertinggal. Yang ni 不是 kalau tak. Tak nak guna 是 dengan ma, kita pakai 是不是. Benda yang sama juga subjek 是不是老师. Beza dia tak ada ma. Dia adalah kata tanya. Nak datang ke tak nak datang? Nak beli ke tak nak beli? Mak. Macam tu lah cakap bahasa Melayu. Nak ke tak nak? Alright, so jawapan dia pun sama. 是的 ataupun 不是. Ni nak menyatakan pekerjaan. Ini pula nak menyatakan orang tu bekerja ke tak, busy ke tak. Alright, bekerja sebagai apa tadi, contoh yang 3 tadi. 我的爸爸工作很忙. Ini pula guna adjective. Alright, sekarang kita nak tengok kepada dia punya contoh dalam buku teks ayat. 你的爸爸在哪里上班 subjek plus 在 plus tempat 上班 在哪里 di mana. So jawablah, ayah saya bekerja di Zhengfu Women, bangunan kerajaan. Korang tahu tak benda ni semua nak jawab waktu bila? Ni semua saya ajar ni nak jawab waktu bila? Writing test. Ni writing test. Korang jawab writing test kena jawab dengan pinyin Kena jawab dengan nada. Kalau bagi saya tak ada nada, kosong markah writing test kita punya paper. Writing test saya kata 5 soalan depan susun. Susah dah. 3 soalan belakang adalah jawab berdasarkan teks. So ni tujuan saya ajar tu macam nak jawab tadi. 我的爸爸在政府部门 subjek plus 在 plus tempat plus verb. Make sure benda yang ada verb kat sini sampai nak pun tulis juga sampai. Saya dah ajar 是 dengan ma. Jawapannya apa? 2 je. 是的 ataupun 不是. Ayah awak ialah kaki tangan kerajaan ke? 是的, ya. Ayah saya subjek 是公务员. Alright, next one. Kalau cakap, tanya pula. Ayah awak 是不是? Guna benda yang lain. Dia tak nak guna ma, dia guna 是不是. So dia jawab, ayah awak kaki tangan kerajaan ke? Oh, 不是, bukan. Bila jawab bukan, kita kena cakap lah. Ayah dia punya pekerjaan sebenar. 我的爸爸是工程师. Bapak saya ialah jurutera. 你的爸爸在哪里上班? Bekerja kat mana? Sama juga. Subjek, 在. Tempat, verb. Subjek, 在. Tempat, verb. 我的爸爸在工地上班. 你的妈妈在哪里上班? Bekerja kat mana? Oh, mak saya tak bekerja. 我的妈妈没有上班. 大是家庭主妇. Subjek, verb, objek, pekerjaan. Alright, ini adalah dia punya new words. Alright. Seterusnya untuk teks yang kedua. Kita nak tengok
Ni mama de je ye she shema. Tadi saya tanya tadi tajuk kita apa? Nampak tak dalam teks ada tanya. So kalau keluar soalan ni je ye ni apa? Jangan kata setiap penajar. Ni mama de je ye she shema. Apakah pekerjaan ibu awak? Ni mama de je ye she shema. So bagi statement lah subjek, verb, objek. 我的妈妈是老师。你的妈妈在哪里上班？ subjek, 在 tempat, verb. 我的妈妈在学校上班。她工作很忙. Ini kita dah cakap tadi. Hukum grammar menerangkan sesuatu keadaan pekerjaan orang tu busy ke tak busy. Subjek, 工作很忙. Wah, 我的妈妈也一样. Mak saya pun sama. 你的妈妈在哪里上班? Mak kerja kat mana? Benda yang sama je. 我的妈妈在医院上班. Mak saya bekerja di hospital. 你的妈妈是医生吗？是吗？不是，bukan. 我的妈妈是护士. Cuma mari kita tengok. Kita tengok contoh kalau dalam buku workbook. Writing test. Comprehension yang saya cakap tadi tu 10 markah writing test. Alright. Nampak kat sini? Nampak ke kelas? Semua orang ada tak lagi ni ke dah semua dah? Nampak, Ada, nampak. madam, ada. Nombor 4. Macam mana? Kita belajar tadi. Lao she, mama, ni te, she, pu, she. Saya dah ajar tadi. Nampak ada kata tanya ni? Kan? Maka kat sini mesti jawab tanya mana adalah nak pakai formula mana? Nak pakai formula mana? Cuba cakap dengan saya. Nak pakai formula mana? Subjek plus verb plus objek atau subjek plus zai plus tempat plus verb. Atau nak pakai subjek plus hen plus adjektif. Nak pakai yang mana? Subjek plus verb plus objek. Okey, subjek plus verb plus objek. Kat sini verb dia agaknya apa? Kita belajar dua je. Baru belajar dua. Apa? Sure. She, yo. Zai. You. Yo. Yo. Ingat yo. Ingat tak awak belajar saya ada kakak. Wo yo jeje. Tu chapter kedua. So kalau jawab dia she te ataupun pushe kan? Ni she ni kita boleh guna she apa-apa ma ataupun she. Bushe. So kat sini macam nak buat ayat? 你的妈妈是不是老师？妈妈是不是老师？ Ya, ni de mama she pushe lao she. Macam mana kita nak tahu sama ada kita letak ni de mama ke ataupun nak jawab ni de lao she. Lao she ialah cikgu, mama adalah mak. So kat sini lebih tepat kalau objek biasanya kita letak pekerjaan kan? Kan? Betul Ya. kan? Jadi itu ni de mama. Sebab apa? Posesif tadi. Ni te papa, wo te mama, ta de lao she. Ni te mesti mama lah. Alright. Ni nombor 2 nak jawab apa? Pengyou, ta, wo de she. Pengyou ni kawan. Nak belajar itu chapter yang kelima nanti. Pasal kelas. Tak belajar lagi. Nak jawab apa? Nak pakai hukum grammar yang mana? Nak pakai hukum grammar yang mana? S plus verb plus object. Subjek plus mana? Saya tak pernah dengar. Saya tak dengar clear. Subjek, verb, objek. Verb. Betul lah Objek. kan? Sebab ada she kan? Ya. Okey, jadi ayat dia jadi macam mana?
Pengyu kawan. Ta ni apa? Ta ni dia jantina apa? Kita dah belajar ni. Lelaki. Lelaki. Apa yang lelaki? Dia lelaki. Dia lelaki. Water. Saya punya. tak. Lelaki lembut. Jadi ayat dia. Water. Tasha Pengyu. Tasya pengyu tak cukup. Tasya pengyu. Ada. Water. Pengyu tak. Water pengyu. Tak. Boleh lah. Water pengyu serta boleh lah. Tapi jawapan ni bukan tepat sangat. Order Tasha Pengyu. Aha. Water dengan ta ni dua-dua adalah boleh jadi subjek ataupun objek. Awak kena salah satu. Water ni awak nak gabung dengan siapa? Water ni mesti belakang ni mesti ada objek. Water ta ke water? Water Pengyu. Awak rasa mana tepat? Water belakang dia mesti ada satu benda objek. Bukan objek yang objek ni Maksud saya objek benda barang. Contoh kita cakap water mama. Ada tak saya ajar awak water ta? Ada saya pernah ajar tak awak? Ada. Ta ni perlu sentiasa letak di hadapan. Kebiasaannya. Ta, she, wa, de, peng, yo. Dia ialah kawan saya. Sebab tu kawan awak cakap water peng, yo, she, ta ni boleh lah. Kawan saya ialah dia. Boleh lah. Tapi biasanya jarang Cina cakap macam tu. Dia ialah kawan saya. Ta, dia lelaki tu. Tu lelaki yang kau tengah tengok tu kawan aku. Ta, she, water peng, yo. Boleh faham? Ni satu. Yang paling susah sekali benda ni. Alright. Ni tak belajar. Husin Sinsilio kita belajar lagi. Cuba tengok yang ni. Belajar tak? Jehun lemah. Ada belajar kan? Kan? Ada belajar kan? Losena de jeje jehun lemah. Ada belajar kan? Kan? Ada. Lemah. Ada. Lemah. Saya kata tadi ma ni nak kena ulang apa tadi? Saya kata pusha kan. Tapi bukanlah start dia pusha, awak kena cari verb dalam dia. Kalau kat sini verb dia she, tapi kat sini verb dia apa? Kata kerja. Apa yang kata kerja kat sini? Jehun. Jehun maksud dia apa? Berkahwin. Berkahwin, married. So dia tanya, Luosna je jeje. Kakak Luosna Jehun lemah dah kahwin ke? Nak jawab, kalau positif jawab apa? Shoulder. Tak boleh. Sebab awak tak guna, mana ada shoulder kat sini, awak tak boleh tambah. Verb, kena guna verb yang sama yang Jehun. Sekarang verb kita guna depends. Kalau ni verb dia she, sebab tu jadi she te. Kalau yo, jadilah yo. Kalau negatif dia, meyo. So kalau sini jehun, jadilah jehun le. Kalau sini tak kahwin lagi, hai me jehun lah. So kat sini agaknya apa jawapannya? Cuba tengok. Ta shi shay, ni de nanpeng you ma? Boyfriend awak ke? Bu shi, ta shi wo jie de jiangfu. Apa maksud ayat ni? Ta shi wo jie de jiangfu. Wo mei you nanpeng you. Saya tak ada boyfriend. Apa maksud ayat ni? Ta shi wo jie de jiangfu. Ta ni Dia. dia Lelaki. lelaki ialah wo jie. Ni saya kata wo tak dia boleh buang te tu. Wo jie. Kakak saya punya suami. So kakak dia dah kahwin belum? Dah. Jadi nak jawab dia jehun le. Tu penting. Ni kenapa penting saya ajar ni semua benda ni. Nak jawab kat sini. Awak kena jawab kat saya ni nada tau. Ada nada jehun le. Okay, habis. Setakat tu saja kita belajar. Alright? Setakat ni saja untuk sekarang. Saya nak tanya. Ya. Kan nanti test
Tadi sebenarnya Mira kata dia pilihan jawapan. Jadi kalau bertulis ni maksudnya kena tulis macam mana tu? Kena Dalam- copy. Copy Oh, ni. kopi je. Okey. Copy pinyin. Faham. Faham Sebab dalam exam sebenar saya takkan bagi answer. Awak boleh Google Translate. Sebab tu saya tak bagi answer. Jangan risau, saya dah bijak. Saya dah buat dah eksperimen. Saya tahu kalau bagi answer ni, awak kan exam online. Budak boleh Google. So kita orang cikgu dah fikir dah. Awak fikir kita orang fikir 360 darjah. Nak cuma punyalah nak susahkan cara budak. Alright, kalau tidak macam ni saya bagi awak boleh copy macam ni, letak kat Google Translate, awak boleh nampak kan jawapan kan? Betul tak saya cakap? Saya tanya betul ni, betul tak? Kan? Betul. Betul kan? Betul. So writing test, exam dia menulis. So tak ada lah. So satu lagi test adalah tulis tarikh. Tu nanti kita belajar lah bila sampai waktu dia nanti. Alright, ini 10 markah So nampak, ini terbalik satu markah. Ini salah satu pun, contoh awak tertinggal le. Saya tolaklah markah ni. Nada salah, tak ada nada langsung kosong. Okey, ini writing test lah. Saya cakap ni sebab nak tujuan ni nak relate kenapa pentingnya grammar yang saya ajar ni. Saya nak beritahu awak, biasanya cikgu ajar waktu Mandarin 1 je. Cikgu ajar betul-betul. Subjek plus verb plus object. Bila awak dah Mandarin 2 ke Mandarin 3, lecturer dia tak pandang sangat benda ni. Sebab dia assume awak dah tahu. So waktu saya selalu, saya takut. Macam saya marah kan. Kan awak dengar macam saya macam Lausha marah lah ni kan, tak tahu kan. Sebab memang kena marah sekarang. Supaya nanti Mandarin 2 awak tak lupa. Tak apa saya marah sekarang saya tak kisah pun kalau budak tak suka saya. Nanti next time jangan pilih saya dah. Saya lagi suka tak jumpa student yang sama. Kalau tidak nanti kasih kena marah je Kang. Alright. Sebab ni lah nak explain sesuatu supaya budak ingat. Betul tak? Kalau saya lah waktu saya zaman sekolah cikgu saya marah lah saya ingat. Tahulah. Alright, okay dah habis Kita nak fokus untuk next topic pula. Boleh kelas? Proceed Tak ada soalan dah kan untuk saya kan? Boleh. Alright, okay. So tajuk kita, satu lagi chapter kita kena cover sebab masuk exam. Hari Isnin ni korang dah buat pretest dengan saya dah. Ialah tajuk 我的房间 My room. 我的房间 My room. Bilik saya. Alright, bila kita bercakap dengan bilik, apa yang korang boleh bayangkan? Kekemasan. Orang peribadi. Kabut. Katil. Ada apa lagi? Ada katil. Dumbbell. Kat buku. Ada apa? Dumbbell? Ada dumbbell. Faham? Ada dumbbell. Macam husband saya pun ada bilik sukan dia sendiri. Ada basikal, lepas tu ada dumbbell. Lepas tu kalau kita orang waktu zaman Cina tu budak lelaki lah. Dia orang punya barang Cina kan murah kan. Dia orang belilah set yang kononnya macam exercise yang boleh letak dumbbell semua tu kan. Tapi last sekali sekarang berabuk, berkulat je. Saya tak tahu lah kenapa, tak guna kan. Satu, tu lelaki punya taste lah kan. Ada komputer, ada game yang menarik. Kalau perempuan korang suka apa? Girls? Suka apa? Ada easel. Ada easel, ada kerusi. Lagi apa? Ada apa? Itu je ke yang korang nak dalam bilik korang? Ada easel, itu je, ada kerusi. Lagi? Ada meja study. Ada meja study, betul. Ada meja study. Kalau saya dulu, saya kena kecil-kecil tu saya kena kongsi dengan bilik adik saya. So saya perempuan ramai, daripada saya 3 orang perempuan. Kita orang selalu kena kongsi. Dia macam, dan saya dengan adik saya dekat-dekat. Usia kita orang dekat-dekat. Jadi macam selalu bergaduh. Kalau dia nak macam ni, saya tak boleh macam ni. So macam, tapi bila dah sekolah asrama masing-masing, jadi bilik tu pula sunyi kan. Tapi kalau saya dulu, saya tak tahulah, saya rasa saya banyak tengok cerita Disney kot. Saya mengimpikan dulu rumah saya, bilik saya ni macam ada kecil-kecil dulu kot, ada macam McDonald's. Saya pernah nak cerita tu, macam ada McDonald's, so ada playground, so lapar-lapar kita makan, tiba ada aiskrim McDonald's punya stall kat situ boleh ambil. So bila tua-tua ni, bila dah besar saya pun bayangkan macam seronoknya kalau bilik pun ada peti ais. Dalam bilik ni nak ada request peti ais, nak ada TV, nak ada almari yang sangat besar, ada boleh tak baju banyak, macam Nilofa boleh tak handbag, display handbag je, distro
kasut je. Distro baju je. Ni tudung je. So benda tu bila dah tua, sekarang bila ada rumah sendiri, custom made, tanya je buat satu bilik tu pun, sebelah almari je pun macam Nilofa tu pun 10,000. Tu baru satu bahagian. Nak tanya, 10,000 je nak tak baju je. Kata macam impossible lah untuk kita manusia biasa kan. Jadi, tapi tak apalah, ada impian. At least kita ada impian. So basically kalau bilik yang normal, kita nak ada ruang pengudaraan yang bagus, ada jam, ada buku, ada laptop, ada handphone. Yang paling penting ada meja lah dengan kursi yang boleh, dan lampu, pencahayaan yang bagus untuk kita belajar kan. Betul tak? Kalau saya punya ni paling minimum ada ruang boleh tengok macam langit ke. Kalau saya suka tengok sambil belajar malam-malam. Saya memang suka tengok langit lah. Maknanya kalau stres saya boleh tengok pandang ke langit kan. Untuk hilangkan stres. So depends. Setiap seorang ada bilik masing-masing dan impian masing-masing. Tujuan saya cakap pasal impian dengan ni is korang patut ada satu macam impian lah, nak rumah, nak ataupun nak bilik, nak design bilik macam mana. Ada budak perempuan dia suka letak macam banyak polaroid, lepas tu ada gambar, manggala lah benda tu, banyak-banyak lampu. Boleh kita design kan supaya nanti bila besar kita boleh buat bilik kita macam tu juga. Kalau macam lelaki nak bilik ada penuh game, letak penuh TV game, boleh impian. Supaya bila dengan impian ni kita boleh belajar rajin-rajin dan cuba dapatkan apa yang kita nak. So tak salah berimpian besar. Jadi Lausha nak explainkan untuk topik ni jenis-jenis peralatan yang ada dalam bilik. Alright. Kita mulakan dengan paling atas. Pintu. Boleh sebut? Fengshan. Meja, 桌子. Kalau kursi, 椅子. Kalau tingkap dalam buku teks dia tulis chuang sahaja. Tapi sebenarnya kalau nama penuh dia chuanghu. Alright. Alright. Sebab apa saya letak nama chuanghu? Sebab di nama saya akan dengan katil dalam bahasa Cina. 4 chuang. Nada berbeza. So dalam exam ni awak kena hafal lah. Nada yang pertama adalah tingkap. Nada yang kedua adalah katil. Boleh? Sebab dalam teks dia tulis chuang sahaja. Sebenarnya kalau kita orang biasa nak cakap tingkap, saya sebut chuang. Saya tak pernah sebut chuang lah lagi. Saya tak tahu nama buku teks ni orang Malaysia dia buat macam tu. Alright, okay. So basically ada pintu, ada kipas, ada meja, ada ice, kursi dan chuanghu. Tingkap. Right, kita pergi pula Tianao laptop. Tianao. Okay, almari Ichu. Shupao. 杯子。手表。床。Alright, so Tianao adalah laptop. So kalau macam korang DCD kan, kalau DCN dia punya nama kos ada nama Tianao lah. Sebab berkaitan dengan computer networking kan. Alright. Ichu almari, Shupao adalah bag. 杯子 cawan, 手表 jam tangan. Kita belajar shouji handphone kan. Dia ambil show dalam bahasa Cina maksud dia tangan. Alright, shouji mesin kat tangan. Shou piao, biao ni kat sini tau. Pergelangan tangan. So benda apa dekat pergelangan tangan? Biasanya jam lah, shou piao. Alright, Tianao laptop. Okay, chuang adalah katil. Okay, soalan tak ada. So ada berbanyak barang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 barang kena hafal untuk topik ni. Ada soalan untuk saya? Tak ada? Tak ada kan? Untuk setakat ni kan? So kena hafal lah. Alright, okay, so topik ni kita akan belajar mengenai jenis-jenis barang yang ada dalam bilik. Kita akan belajar banyak adjektif. Kita akan belajar 4 adjektif. Alright, kata sifat.
Alright, nak terangkanlah barang tu kan. Alright, seterusnya kita akan belajar juga penjodoh bilangan untuk setiap-setiap satu ni. So dulu kita belajar penjodoh bilangan guna ge kan. Selain ge ada lagi penjodoh bilangan yang lain yang perlu digunakan tepat untuk benda ini, certain benda. Alright, saya teruskan So sirongse dalam bahasa Cina adalah adjektif. So tadi saya cakap macam mana sirongse nak kena guna hen. Kan? Hen, sangat. So besar dalam bahasa Cina is ta. Cuba tengok karakter dia. Macam mana ta ni? So kalau orang tu mendepakan tangan dia nampak besar kan? Ta. Maksudnya besar. Xiao. Kecil je macam kaki payung ataupun kaki mushroom tu. Cendawan tu nampak bawah dia tu. Kecil je. Xiao. Kecil. So ta adalah besar. Xiao adalah kecil. Macam nak guna? Sangat besar. Hen ta. Hen xiao. Bu ta. Bu xiao. Tak besar, tak kecil. Bu ta, bu xiao. Boleh? Boleh. Okay, next one adalah baru. Sin, perkataan huruf Jawi kita belajar sin tu. Sin, shin, sod, dot, to tu. Sin, kita sebut dia sin. Sin, baru. Jiu, lama. Old. So kalau baju tu lama, hen jiu. Kalau baju tu sangat baru, hen sin. Boleh dapat? Boleh. Okay, so mana kita nak guna? So saya gunakan dengan beberapa kata itu dan ini dalam bahasa Cina. Itu dan ini. Itu dan ini. Ini dalam bahasa Cina je. Itu na. Boleh dapat? Na she, je she. Dia adalah subjek. Verb. Boleh? So kita tengok contoh Je she hua. Je ni ini kan. So nampak tak orang yang bercakap ni dengan bunga tu dia sangat dekat. So ini ialah bunga. Je shi hua, hua ialah bunga. Ini ialah bunga. So nampak ini ialah bunga. Kedudukan orang yang bercakap tu sangat dekat. Na tu itu. Na shi lao shi de zuo zi. Itu ialah cikgu punya meja. Zuo zi meja tadi kan. So na shi. Na ialah subjek. Shi adalah verb. Lao shi de zuo zi adalah objek. Cikgu punya meja. Itu ialah meja cikgu. Ini ialah bunga. Boleh faham? So kalau ini ialah lampu, je shi teng. Boleh faham? Kalau orang ni yang rambut pink ni, dia dekat dengan meja ni, ini ialah meja, macam nak sebut? Je shi juo Je se juo ze. Je shi zuo zi. Betul? Boleh faham sekarang nak guna ini dan itu? Senang je, tambah je, tambah je na shi objek, je shi objek. Boleh faham? Okey, boleh? So kita tengok contoh Je lao shi cakap tadi adalah subjek, verb adalah shi, lao shi de zuo zi adalah objek. Boleh faham setakat ni semua orang? Boleh? Okey, ini pula guna itu. Na shi ta de shi you. Roommate, shi you ialah roommate, shi you roommate. Itu ialah roommate dia. Nampak ta ni karakter apa? Dia perempuan. Itu ialah roommate dia, perempuan. Boleh faham? Okey, boleh lah Syed minta buat ayat kejap guna je shi dengan na shi. Buat ayat kejap, saya panggil nama kejap lagi. Boleh? Saya bagi masa 2 minit. Boleh Syed? Okey, buat sekarang. Saya dah upload material ni dalam Teams. Just in case kalau tak boleh tengok kan. Tak boleh tengok, nak tengok dia punya ni lagi. Tengok dalam chapter 4. Saya dah upload dah material tu. Kalau just in case nak buat ayat guna objek tadi kan. Cuba tengok, boleh buat. Boleh mula 12.31, 12.32
4 saya akan tanya kembali. Ayat anda secara randomly. Medium. Saya Kalau nak tengok slide yang second tu boleh? boleh tengok slide mana? Slide di mana? Ni. Yang tu bawah tata tu.无处可逃， Ni ke? 无知可 Orang tengok barang. 逃，你醒着微笑，不屈不挠，忘了年少，不曾为寂寞成行，泪雨寒成霜，心已滚烫。过往风霜成刻刀，折裂了翅膀，还要飞翔。循着光照的方向，把你遗忘，回忆着就从我倔强的模样。我要凭着眼里的光，挥它一去唱到向往，踏着生命之河不忘痴狂。独行的凉，疲倦的昂，还剩下多少？心若逆照，谁会知道？不曾为寂寞成行，泪雨寒成霜，心已滚烫。过往风霜成刻刀，折裂了翅膀，还要飞翔。循着光照的方向，把你遗忘，回忆着就从我倔强的模样。我要凭着夜里的光，挥它一去唱歌向往，踏着生命之河不忘痴狂。Dah siap? Dah. Dah Okay, randomly Isha ada ke? Isha ada ke? Ada, Rasha. Ada. Isha, awak boleh dengar ke apa yang saya ajar tadi? Awak cakap kat saya tadi internet awak ada problem kan? Saya boleh baca. Awak boleh buat ayat ke untuk saya? Boleh. Betul? Ayat awak. 这是我的手表。这是我的手表. Ini ialah jam tangan saya. Okay, Fei Chang Hao. Next one, satu lagi ayat. 那是我的桌子。那是我的桌子. Itu adalah meja saya. Okay, Sia Isha. Next one, Syafiqah. Syafiqah ada ke? Ada. Okay, Syafiqah, boleh saya nak dengar awak punya ayat? 那是我的手表，那是我的手表. Lagi satu. 这是这是妹妹的书包。这是没写. Oh, okay. Oh, lupa awak yang ada jicu tu Okay, baik. Alright, okay. Settle.
Dik, akak tengah kelas adik. Nanti boleh tak? Bye. Seterusnya ialah yang kedua. Okey. Kita nak cakap tentang sesuatu benda. Kita nak cakap okey, kalau kita tambah penjodoh bilangan, letak je ke. Boleh faham tak? Tengok balik. Kalau sekarang je she, na she. Sekarang kalau ada penjodoh bilangan, dia jadi je ge beza. Beza ni ialah objek. Objek bukannya O tu objek barang maksud saya. Contoh cakap, cawan ni mak saya punya. Saya nak cakap macam tu dalam bahasa Cina. So saya cakap je ge beza. Cawan ini. Benda yang lebih spesifik. Boleh faham tak apa beza dia? Korang? Tak faham. Tak. Faham kan? Faham tak apa saya Okay, cakap? beza perlu disertakan dengan bila ada objek kena masukkan beza dalam ayat tu. Maksud saya macam ni. Kalau benda tu umum, itu ialah. Nampak tak benda tu itu. Kita tengah refer itu ialah langsir. Itu ialah TV. Ini ialah jam. Kita nak cakap for the first time. Ini ialah jam tangan saya. Benda ni macam cakap umum. Tapi bila kita guna ge, penjodoh bilangan tu, dengan objek, dia lebih spesifik. Contoh saya nak cakap, pen ini ialah pen cikgu. Pen ini ialah pen ayah. Benda ni spesifik. Satu, pen. Saya nak tunjuk pen ini. Lepas tu dah lah pen ini. Lepas tu kepunyaan ayah. Benda tu lebih spesifik. Boleh faham tak maksud saya? Korang faham tak? Tak. Tak? Faham sikit. Cuba Madam bagi ayat Mandarin dulu. Nak tengok. Tu ayat Mandarin dia. Je ge beza she mama te. Contoh saya cakap, okey saya tulis. Saya tulis Saya tulis je she beza. Boleh faham maksudnya apa? Ini ialah Cawan. Ini ialah cawan. Je ge beza she mama te. Ge ni penjodoh bilangan kan? Kat sini mana subjek? Mana subjek? Beritahu saya mana subjek? Je she beza. Mana subjek? Je. je subjek. Okey, verb Sure. She, she. Objek Beza. 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 So nampak? Oh, kenapa saya guna ni? Objek beza. Betul tak? So beza ni boleh jadi objek. Tapi kat sini je ge beza adalah Subjek. 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 Ni semua subjek. Verb kat sini adalah She, she. Objek adalah mama tu. mama ada. Boleh faham? So nampak ini ialah cawan. Ini ialah cawan. Benda yang umum, ini ialah cawan. Tapi cawan ni ialah kepunyaan emak. Benda ni spesifik. Cawan ini. Ada perkataan cawan ini. Subjek. Ialah verb. Kepunyaan emak adalah objek dia. Boleh faham tak maksud saya? Beza dia. Nak guna je ge dengan Dia je. macam de. Dia macam apa? De? De. Yang macam wo de mama. Okey, contoh saya cakap kan. Okey, contoh saya bagi satu contoh. Saya nak beli kereta. Saya pergilah kedai Proton. Saya nak tengok, saya nak usah X70 ni. Okey, saya pergi Proton. So saya masuk. Ini ialah kedai Proton. Boleh cakap, faham? Je she kedai Proton. Boleh faham? Lepas tu saya pun pergi spesifik ke X70. Kereta ini ialah bakal kepunyaan saya. Kereta ini tu saya tengah refer kepada X70 tu lah. Boleh faham tak? Nampak ke apa saya nak cakapkan korang? Lebih Nampak. spesifik lah. Contoh saya cakap, okey. Saya cakap lah, kat sini ada beberapa buku. Adalah a few buku, ada 3 buah buku.
So saya cakap lah, ini ialah buku. Je, she, shu. Shu tu buku Kita gunakan shupao adalah beg. Shu buku. Shupao adalah beg untuk letak buku. Shu. S-H-U. Shu buku. So saya pun cakap. Je, she, shu. Ini ialah buku. Buku, banyak buku kan? Je, she, shu. Tapi saya cakap pula. Buku ini ialah kepunyaan saya. Nampak tak spesifik? Saya pegang satu je buah buku. Boleh faham tak? Faham. Okay, faham lah tu. Lebih kurang lah tu ayat dia. Tak, maksud saya bila nak guna jege, dia kena ada objek kat belakang. Barang. Jege tu kalau perasan, jege barang. Okey. Tak apa, jadi kita buat latihan sikit. Nak fahamkan. Cuba tengok latihan ni. Latihan ni kita tengok jap. Saya rasa ada dalam reading test. Dah contoh latihan. Oh, ada satu je. Oh, tak ada Oh, tak ada. Listening test tak ada. Okey. Tak ada lah korang. Tak ada. Ni dia Shopia. Ada yang ni je. Okey. Na shi wo de shi you. Itu ialah roommate saya. Boleh faham? Na shi wo de shi you. Itu ialah roommate saya. Boleh faham perkataan ni? Na shi wo de shi you. Itu ialah roommate saya. Boleh faham tak? Je. Okey. Lepas tu boleh spesifik. Jaga shi you, roommate ni, roommate saya ni ialah teman wanita dia. Boleh faham tak? Benda tu spesifik. Benda macam contoh saya cakap pada satu barang ni je. Ini ialah pen. Tiba pen ni jenama pilot. Pen pilot ini ialah kepunyaan ibu saya. Boleh nampak tak? Benda umum kita guna je she. Tapi bila kita nak spesifik kita guna jege. Pen, jege, pen. Boleh faham tak? Boleh. So maksudnya bila kita guna perkataan ge ni dengan barang, dia lebih spesifik. Okey. Kalau perasan perkataan bahasa Cina ada she, verb, mama, te. Ada perkataan de kat belakang ni. Faham tak? De ni guna dia untuk emphasize, memberi penekanan. Apa maksud memberi penekanan? Maksudnya benda tu mesti adalah belonging to someone. Kepunyaan seseorang. Ataupun nak tekankan itu yang dia punya. Boleh faham ke? Boleh. Okay. Alright. Ini adalah beberapa contoh penjodoh bilangan yang lain. Iaitu jang dengan ben. Alright. Jang ni kita gunakan hanya untuk meja iaitu juozi dan katil. Boleh dengar? Jadi bila awak nak buat ayat, katil ini ataupun meja ini awak kena cakap jejang. Awak kena cakap macam mana? Katil. Jejang. Katil ini jejang. Juang. Katil. Juan. Wang. Shi. Ha de. Dia punya. Kalau cakap meja pula, jejang. Juozi. Shi. Lao shi de. Ni spesifik. Nampak tak? Dia ada de ni, dia maksudnya kepunyaan. Dengan ayat saya yang ni, je shi chuang. Ini ialah katil. Je shi juozi. Ini ialah meja. Nampak tak? Benda ni tak spesifik. Ini ialah katil. Katil itu ialah kepunyaan dia. Jangan duduk. Ini ialah meja. Meja itu ialah kepunyaan dia. Awak jangan pergi sepahkan. Nampak tak bila kita nak guna jang ni? Bila ada jang dan ada objek kat belakang, benda tu lebih spesifik. Dan ditambah lagi ada de.
dan she apa-apa de. Boleh faham tak? Boleh. Alright. Okay, jadi bila kita buat ayat, nak cakap penjuru bilangan sebuah meja. 一张桌子. Sebuah katil. 一张床. Nampak ada sebuah katil je kan? So next one penjuru bilangan pula adalah untuk buku. Ben. Nampak ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah buku. Jadi 5 5本书. Boleh faham? Jadi saya nak buat ayat. 那张床是我室友的. Roommate saya punya. Katil tu ialah kepunyaan roommate saya. 室友的. 室友ni roommate. Kepunyaan roommate saya. Boleh faham? Itu beza antara 那是 dan juga 那张床. Dan benda tu lebih spesifik. Kita dah terus menuju kepada objek tersebut. Alright, okay. She dan de, tujuan dia adalah untuk memberi penekanan kepunyaan seseorang. Boleh faham? Alright. Okay, next one adalah saya nak guna yo pula. Yo pun verb. Kalau sini kita guna she sebagai verb, sekarang kita guna yo. So yo dia kena gabung dengan jeli yo. Boleh faham tak? Tak. Tak. Kena hafal je. Jeli kena yo. Jeli apa? Jeli maksudnya di sini. Jeli maksudnya di sini. Oh. So kalau di rumah, jali. Di rumah, mak bekerja di rumah, jali. Mak bekerja di rumah. Mama zai jali gongzo. Mak bekerja di dalam rumah. Li tu maksudnya di dalam. Jeli di sini. Nali di situ. Boleh faham? Okey ke? Okey ke? Okey, jadi nak cakap di sini, dekat sini, dekat-dekat dengan saya ni, atas meja saya ada kipas dan juga laptop. Jeli yo fengshan he tianao. Boleh faham? Ayat dia. Korang boleh faham? Tak. Faham. Yang he tu. He tu dan. He ni dan. Kita dah belajar kan? Saya mempunyai seorang abang, kakak dan saya. Dan saya. Kita pernah belajar bab kedua. Okey ke korang? Okay. So kalau nak cakap kat sini ada 3 buah kipas dan sebuah laptop. Nampak? Ni kita dah guna penjuru bilangan. Jeli yo. Bila ada yo je kena ada jeli. Li kat depan. Boleh ingat tak? Jeli yo. Boleh. Boleh. Kami cuba. Kipas sange fengshan dan he ige tianao. Kalau saya nak cakap macam ni, nak buat ayat macam mana? Dekat sini ada 2 buah buku. Macam mana cakap ayat ni? Jeli yo. 2 buah buku. 两 Pan. Liang. Betul. Liang betul. Liang. 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 yang shu. Salah. Penjodoh bilangan buku tadi Lausha dah ajar. 两个树。 Salah. Pen. Liang pen. Yang ben. Liang pen Jadi chu. Liang Ben Shu. Cukup. Okey, lagi boleh explain apa? Cawan. Macam mana nak cakap bahasa Cina cawan? Korang buat sementara saya nak snap gambar bagi kat korang. 杯子。 Kat sini ada 1 buah cawan. Cakap bahasa Cina. Jeli yo 杯子。 Sebuah cawan. Ada 1 kan kat situ. Jeli yo i. Jeli yo jang. Jang. Jeli yo i ke beza. Sini ada jang, nak guna jang tu meja kan? Kan ada orang nak guna jang tadi. Sini ada sebuah meja. Macam mana cakap?
Jeli Yo Jang. Tak boleh jang saja. Mesti ada numbers, quantity. Jeli Yo Yi I I, Jang. jang. Apa? Bezi. Bezi. Beza. Pula. Beza boleh jadi jang. Jang hanya guna untuk apa? Meja dengan Katil. katil. Tak boleh lah jadi yo ijang beza. Kesian meja beza tu dizalimi. Jadi yo ijang apa dia meja? Dosa. Alright. Kejap. Ada lagi tak? Boleh buat ayat. Alright, okay. Tak ada. Okay, dah habis. Alright, okay. Seterusnya grammar yang terakhir adalah guna ada dua verb. Ada dua verb Tengok elok Saya kata tadi je she. Ini ialah wo mama. Mak saya gay, maksudnya gay kat sini memberi kepada saya. Dia ada dua verb dan dua objek. Wo mama satu, objek yang pertama. Ini ialah mak saya beri kepada saya. Maksudnya nak cakap cincin ni ialah daripada emak kepada saya, kepada memberi kepada saya. Boleh faham tak? Lagi saya bagi contoh, kalau nak spesifik pula guna objek yang lebih spesifik. Laptop ini ialah pemberian mak saya kepada saya. 这个电脑是我妈妈给我的. Boleh faham? Madam, Boleh. tolong translate. Tak. Tolong apa? Translate. Laptop ini ialah emak saya beri kepada saya. Fungsi dia bila ada de, saya kata memberi penekanan kan. Maksud nak cakap barang ni mesti kepunyaan seorang. Kepunyaan siapa? Wo lah. Faham tak? Ni benda yang korang belajar ni nak relate dengan ni. Latihannya ni. Sorry. Ni. Nampak ada de. Ada dua she. She kan? Cuba jawab. 这些书是我妈妈 apa-apa 我的. Kat sini nak bagi apa? Gay. Gay lah, dua verb. Itu je lah. Tu saya kata penting. Tahu ada dua verb. She ada gay. Ada de. Kadang-kadang saya boleh hilangkan de. Boleh juga saya hilangkan de. So bertahulah. Contoh saya cakap je xie shu shi wo mama ge wo. Apa kat sini de. Kena tak de lah. Boleh faham tak? Yang ni awak boleh jawab kan? 我的爷爷工作很apa? Mang. Saya- Mang. Hen apa tadi? Hen? Mang kan? Kat sini kan? Yang ni nombor 38. 我的父亲apa-apa 退休了. Yijing. Izin kan? Boleh jawab dah kan? Itulah pentingnya benda-benda ni semua. Kejap korang, saya nak bagi dialog teks kat korang. Korang tak ada buku teks Siapa yang tak ada buku teks lagi? Ada. Penat. Itulah penat saya nak kat gambar ni sebenarnya. Alright, okay. Sekarang boleh nak saya bagi rest kejap 5 minit sebelum kita sambung teks. Lepas tu kita dah habis. Habislah. Bersedia untuk teks minggu depan lah. Nak tanya saya soalan apa-apa ke sebelum sementara saya tangkap gambar ni? Lei. Oh god, tak cincu, tak clear.
Ada tak This one we name as grammar and text chapter 4. Buku tak sampai lagi ke korang? Orang nak exam ni macam mana? Dah lama sampai. Masa hari Isnin tu baru perasan ada. Baiklah. So siapa yang tak ada buku lagi ni? DCD 2A korang kan? Okay, Ya. saya Okay, mari kita tengok DCD 2A. Okay. So mari kita tengok apa yang kita belajar hari ni. Nampak? 这是我的房间. 这是 subject, verb, 我的房间 object. Ini ialah bilik saya. Boleh faham? Boleh. Na shi ni de shiyu. Itu ialah roommate awak. Na shi ni de shiyu. 这是他的电脑. Ini ialah laptop dia. Laptop dia lelaki itu. 那是他们的老师. Itu ialah cikgu dia. Cikgu mereka. Boleh? So, 这是, 那是tu benda tu tak spesifik, umum. Biasa je. Itu ialah, ini ialah. Kalau satu lagi bawah ni, 我的房间. Satu lagi grammar. Tadi lah cakap, dia kata guna hen kan? Satu lagi kita boleh guna jen. Jen ni maksud dia paling, lebih tinggi darjat dia daripada sangat. So belakang dia mesti adjektif. 我的房间真不错. Bilik saya is not bad. 你的桌子真大. Meja awak sangat besar, paling besar. 他的杯子真小. Dia punya cawan memang sangat kecil. 他们的电脑真新. Mereka punya laptop memang paling latest, baru. Boleh? Next one. Jeli, saya kata belakang dia kena ada you. Di sini ada meja dan kursi. Jeli you 桌子. Nali you 手表和电脑. Kat sana ada jam dan juga laptop. Jeli you 风扇和窗. Kat sana ada apa? 风扇dan 窗. 风扇tu apa? 风扇ni maksud dia apa? Kipas. Dan 窗. Cuang ni Katil. maksud katil. Katil. Kalau ada macam ni maksud dia katil. Nampak ni macam ada orang terbaring. Nampak ni? Karakter ni nampak macam ada orang terbaring kat dia. Katil lah. Nali you shu he beizi. Maksudnya apa? Kat situ ada apa? Shu he beizi. Apa dia? Buku dengan cawan. Ya, buku cawan. Seterusnya, ini spesifik. Bila ada major word, jadi macam ni. 这个杯子. Cawan itu ialah saya punya, 我的. 那张床. Katil itu ialah kepunyaan 你的, awak. 那张桌子. Meja itu ialah kepunyaan dia. 那本书是我们的. Buku itu ialah kepunyaan kami. So nampak bila ada je ke objek, dia jadi spesifik. Je li yo di sini ada. Je she dia adalah umum. Dia faham? Je she papa gay water. Yang saya cakap ada dua verb tu. Masya Allah, sorry lah gambar ni saya ambil. Je she papa gay water. Ini ialah ayah saya bagi kepada saya. Na she yo gay ni de. Itu ialah roommate yang bagi kepada awak. 这是老师给他的. Ini ialah 老师 bagi kepada dia. 那是妹妹给他的. Itu ialah adik perempuan yang bagi kepada dia.
Jang is a measure word used to count tables or something that is flat and square, which is kat sini ada katil dan juga meja sahaja. Pen is used to count a book. So measure word untuk buku sahaja. Right, so kita nak cepat. Ini dia punya short form. Pendek. So je, she kena ada ni. Jen belakang dia adjektif. Jeli ada yo. Jege belakang dia ada barang, she water. So kita nak cepat, kita pergi terus kepada dialog. Okey, dua orang tolong baca. Saya. Okey, awak dan siapa? Seorang lagi? Saya. Saya. Sulaiman. Baca. Teruskan. Benar. Saya start tu. Mana-mana lah korang? Sila. 你好，我是李浩明。 Li Hao Ming. 李浩明， 我叫 Hussein. 这是我们的房间。我们的房间真不错。不错。 不错。不错。这里有什么？这里。这里有什么？我看看，这里有桌子、椅子、椅子。橱、椅子。椅子、衣橱、风扇和床。那你那个杯子是你的？是你的。是你的。那个杯子是我的。这些书是的。这些书。这些书是的。是。Luqman kan? Yes. Luqman 10 kali se. Berapa kali dah? 10 dah. Dah cukup ke 10? Cukup. Tak cukup kan? Luqman, saya dengar lagi sekali awak sebut she, saya suruh awak sebut 100 kali. Sekali lagi, 这些书是谁的？这些书是谁的？谁的？谁的？我不知道。我不知道。我不知道。Okey, kita tengok maksud Ni hao, hello, 我是李浩明 subject, verb 李浩明。我是李浩明, saya ialah Li Hao Ming. Jangan tengok bahasa ni, jangan tengok ni, cuba belajar, jangan tengok maksud. 我 subject, 是 verb 李浩明, saya ialah Li Hao Ming. 我叫 Husin, saya bernama Husin. 这是 subject, verb, 我们的房间 object. 这是我们的房间. Oh, ini ialah bilik kita. Nampak ni umum. Ini ialah bilik kita ni. 我们的房间. Dia ambil pula ni. Subject, 真不错. Not bad. Alright. 真不错. 真ni fungsi dia sama macam sangat. Tapi level dia lagi tinggi. Paling. 不错. Not bad. 这里有. Saya kata tadi. 这里belakang dia ada 有. 这里有什么? Kat sini ada apa? 我看看, saya tengok. Bila double perkataan, apabila dua kata kerja didoublekan, kan, maksud dia nak tengok. 我看看. 这里有, kat sini ada 桌子, meja, 椅子, kerusi,椅子, 桌子, 椅子, 衣橱, almari, 风扇, kipas dan 床, katil. 那里, itu, naga, kata tanya ni, naga.
杯子茶碗是你的 siapa punya? 是 awak punya. 那个杯子是我的茶碗itu ialah saya punya. Nampak ni spesifik. Kat situ yang tu cawan tu awak punya. Ayat dia tanya. Cawan ini dia guna bila cawan ini kita guna spesifik, kita gunakan measure word. Bila measure word dia kena kapit dengan barang. Naga beza ialah saya punya. Cawan tu saya punya. 这些书 bila guna 这些maksudnya banyak. Buku ni 是谁的? Siapa punya? 我不知道. Saya tak tahu. Ada soalan untuk teks ni? Ada soalan? 不错 not bad. 桌子 table, jeli here, kan have a look, 椅子 chair, 衣橱风扇, which one, naga, nali. Ada soalan? Tak ada. Alright, next one. Siapa nak baca? 2 orang? Saya. Okay, Erin dengan? Tadi Luqman dengan siapa baca? Sulaiman Sulaiman. Ya. Yes. Okay, next one. Erin dengan siapa nak baca? Korang pun tak nak lama-lama ni. Cepat. Siapa nak baca? Tak nak? Tak ada orang nak baca dah? Saya. Saya siapa? Saya. Saya Isha. Isha. Okay, Isha dengan Erin baca. Tasha nak dengar? Saya start. 欢迎进来。欢迎进来。 Sudah. Oh, Erin start. Okay. Siapa? Okay, Erin start. 欢迎进来，这是我的房间。你的房间先的。谢谢，过来坐坐吧。那是谁的手表？真漂亮。那是谁？那是谁的手表？真漂亮。那是我室友的。还有什么是你的？那个电脑是我的。真不错。谁是你的？谁？Sekali lagi apa dia? 谁？谁是你的？给。谁给？谁给你的？那是我妈妈给我的。Okay, habis. Kita tengok masuk 欢迎进来。Welcome, jemput masuk. Okay, selamat datang, jemput masuk. 进来, jemput masuk. 这是我的房间. 这 subject, 是 verb, 我的房间 object. Ini ialah bilik saya. 你的房间真大 subject, 真 adjective. Oh, bilik awak sangat besar. 谢谢, thank you. 过来, mai sini. 坐坐吧, duduk. So tadi kan, sekarang 坐坐, duduk. So nampak karakter dia macam duduk dekat dalam kursi dalam bas. 坐坐吧. 那是谁的手表? Itu ialah siapa punya jam. 真漂亮, 真 belakang dia adjektif. 漂亮, sangat cantik. Oh, 那是我室友的. Tu dia lebih umum. Itu ialah milik roommate saya. 还有什么是你的? Apa lagi yang awak punya? So saya first time tengok orang datang rumah, saya datang bilik sibuk nak tanya mana satu barang dia kan. Apa lagi barang awak? Naga, tianau. So nampak dia nak tunjukkan lebih spesifik, dia guna perkataan ge kat sini. Naga, barang, 是我的. Tu laptop tu saya punya. Oh, 真不错, not bad. 谁给你的? Siapa bagi kepada awak? 那是我妈妈给我的. 那 subject, 是 verb, object pertama, 给 verb, 我的. Orang lagi yang kedua, objek kedua. 那是 itu ialah emak saya beri kepada saya. Okey, ada soalan nak tanya Lausha? Dah habis. Habis korang? Soalan? Tak ada. Korang ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada, habislah kita punya kelas hari ni. Kita nak ready untuk hari Isnin. Pretest. Alright. Pukul berapa? Saya bagi link kelas awak pukul 2.30. Kita mula test tu pukul 2.45. Boleh. Nama test tu Meda?
Hari 1 Isnin jam lah, tu. madam. Isnin betul? 2.45 sampai pukul 3 suku listening test. Pukul 3.20 sampailah 3.50 adalah reading test. Ini pre-test tau. Kita bincang, kita online pukul 4 petang untuk bincang. Ke tak nak bincang? Nak bincang tak? Tak nak bincang. Nak bincang, nak bincang. Bincang Bincang sebab saya akan bagi tahu macam mana tips nak jawab soalan. Pukul 4. Sebenarnya waktu korang jawab tu saya buka aja jawapan terus dapat result terus. Untuk pre-test dapat result terus. So nanti kita bincang apa yang salah, apa yang betul. Boleh? Boleh. So Boleh. soalan boleh get ready chapter 1 until 4 kita punya test minggu depan. Buku workbook pun Lausha dah bagi. So boleh tengok sampel soalan tu macam mana, jenis-jenis dia macam mana bentuk dia. So listening test ada 4 bahagian. Reading test pun ada 4 bahagian. So boleh tengok balik workbook boleh? Okay. Boleh, madam. Alright. Kalau tak ada apa-apa, saya minta maaf untuk tengah hari ni, petang ni. Kata tak apa, kita tangguhkan kelas kita petang ni dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah, minka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Madam, yang pre-test tu termasuk waktu nak upload yang writing tu. Again? Bila test tu 1 jam tu termasuk waktu upload file tu ke? Dia bukannya upload Luqman. Awak jawab terus kat situ. Tapi make sure setengah jam saja dalam listening test. Awak kena jawab dalam masa setengah jam. Bila setengah jam untuk listening test, 20 soalan. Setengah jam untuk reading test, 20 soalan. So kalau lebih, saya takkan bagi masa ekstra lah. Dia jadi tutup, kosong lah. So saya akan... Kena tulis guna laptop lah. Betul. Memang kena guna laptop dan memang kena sign in dengan akaun Mara KPM sahaja. Sebab saya guna Teams punya dokumen. Memang kena saya accept daripada mesti guna email Mara KPM sahaja. Macam mana nak tulis? So ingat sebab saya memang tulis dekat dalam saya punya exam punya kriteria tu memang saya terima email daripada login mesti daripada email KPM sahaja. Macam mana nak tulis? Nak exam guna ni ke? Google Teams punya ni ke? Tak pernah? Tak. Pernah sebenarnya. Pernah kan? Tapi kalau kau macam send lepas, biasa tulis kat kertas, lepas tu ambil gambar upload macam dekat Word. Tak ada. Kita orang direct terus, saya tak nak bazir-bazir bagi kertas-kertas. Memang tulis jawab dekat dalam tu. Boleh tulis guna laptop. Tak pernah buat. Boleh. Dah selama saya guna ni, selama ni memang macam tu. Tapi kita try hari Isnin ni. So sebab tu saya start pukul 2.45 bukannya 2.30. So masalah waktu tu saya boleh kata kalau katakan awak apalah terlewat bangun ke, sebab tu saya bagi masa 2.45. So exam sebenar hari Khamis pun waktu sama macam kita ni. So kelas kita pukul 11.30 kan, saya start 11.45. Saya bagi 15 minit emergency, takut internet korang ada masalah ke. Waktu tu ada internet masalah ke, sebelum 15 minit tu kena mesej saya. Lausha, saya ada internet masalah pula kat rumah ni. So saya boleh tahulah. Tapi kalau korang tak cakap dalam tempoh contingency tu, saya assume semua patutnya okey je. So sepatutnya tak ada masalah lah. Okey ke korang? Okey. Tak apa, hari Isnin ni kita tengok macam mana, madam. Ya, betul. Kita have a try dulu hari Isnin, jangan takut. Yang penting study. Itu yang paling penting sekali. Bab 1 sampai bab 4. Kena study. Azan lah. Tak ada soalan dah kan? All the best korang ya. Okey korang, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai Lausha. Bye. Lausha. Bye. Stop recording tu.